InsyaAllah perkongsian pagi ini merupakan sambungan daripada perkongsian yang lalu. Jadi dalam program CIS Cek Iman Sedikit, kita dalam siri yang kedua. Siri yang pertama kita dah buat kit inspection khasabah. Beberapa penyakit hati yang menyebabkan matlamat kita menjadi goyang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzala al-Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin. فرفع به أقواما ووضع به آخرين صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami. Dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan. Himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya hormati lagi, saya kasihi seluruh barisan panitia program pengajian Kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ. Yang saya hormati lagi, saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat. Hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di dalam Dewan Fatimah Zahra yang mulia ini ataupun yang berada di dalam media sosial yang bersama dengan kita pada waktu duha yang berkat, dalam majlis yang berkat, dalam bulan yang berkat, mudah-mudahan kita juga mati dalam keberkatan. Amin. Dan insyaAllah perkongsian pagi ini merupakan sambungan daripada perkongsian yang lalu. Jadi dalam program CIS Cek Iman Sedikit, kita dalam siri yang kedua. Siri yang pertama kita dah buat kit inspection khasabah. Beberapa penyakit hati yang menyebabkan matlamat kita menjadi goyang. Dalam kita memenuhi matlamat hidup kita menurut pandangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apabila matlamat kita terganggu, maka di sana ada masalah-masalah ataupun simptom-simptom yang menyebabkan kita menjadi gelong dalam mencapai matlamat kita. Lalu matlamat kita dah bincangkan hari itu, bahawa Allah jadikan kita beberapa matlamat. Tetapi secara asasnya disebutkan bahawa matlamat kita di atas muka bumi ialah mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita panggil ubudiyah. Ini yang kita panggil ubudiyah. Ubudiyah inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah namanya Az-Zariyat. Ayat berapa tu? Ayat 50, ayat 56. Surah ke berapa? Surah 51. Juzuk ke berapa pada ayat ini? Ayat 56. Sebab Az-Zariyat ini dia ada separuhnya di juzuk 26, separuh duduk di juzuk 27. Jadi surah Az-Zariyat ayat 56 ini duduk di juzuk 27. Surahnya 51. Ayatnya 56. Nak sebutnya Allah letakkan satu kerangka dalam meletakkan matlamat hidup.
Matlamat hidup inilah yang kita sebut mengabdi diri, ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada satu matlamat yang lebih kudus, lebih holistik, lebih mulia, lebih suci, lebih komprehensif, lebih sempurna, lebih baik daripada apa yang telah Allah letakkan bagi kita. Kita bincang dulu. Sifat Allah apa dia? Sifat rububiyah dia. Allah dia cipta kita, dia tak letakkan kita, dia biarkan terkontangkan, terkapai-kapai. Itu dah. Allah letakkan, ciptakan kita satu. Dia letak kita di planet bernama Bumi, Earth. Dua. Ketiga, dia letakkan matlamat. Empat, Allah letakkan panduan agar kita berada di atas landasan matlamat tersebut, iaitu Al-Quran. Kita yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW pada pagi ini, lebih kurang 1,100 tahun, 1,000 tahun yang lampau, kita masih lagi beriman sebab kita ni ditinggalkan oleh Nabi dengan apa dia? Dengan Al-Quran. Ini yang saya sebut mukjizat Nabi yang masih tersisa, yang tak ada ditinggalkan oleh Nabi-Nabi sebelum dari Nabi Muhammad kepada umatnya. Sebab tu semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul bila mereka wafat, maka akan pergilah apa yang dikatakan mukjizat mereka hatta kepada Nabi yang ada kitab mereka pun menjadi mansukh. Sebab itu bila datangnya Quran, kitab-kitab yang lepas itu menjadi mansukh. Jadi Al-Quran itu nasikh, yang memansuhkan. Dan Nabi kata apa? Lau kana Musa hayyan latabi'ani. Kalaulah Nabi Musa itu masih hidup, nescaya dia akan ikut aku. Maksudnya dia ikut Quran. Walaupun dia ada Taurat. Walaupun dia ada kitab dia sendiri. Nak sebutnya bahawa Nabi-Nabi Rasul-Rasul sebelum daripada Rasulullah SAW, apabila mereka itu wafat, maka pergilah bersama mereka itu kitab-kitab mereka. Dan sama ada mukjizat dalam bentuk yang kita kata panca indera. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, boleh mengubat penyakit buta, sopak. Nabi Musa dia tongkat dia boleh belah laut, boleh tukar jadi ular. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Yang kedua, ada Nabi-Nabi yang Allah berikan kitab ataupun suhuf-suhuf kepada Nabi-Nabi tertentu. Kemudian dua-duanya hilang. Tetapi Nabi Muhammad punya hebat. Sampai hari ini, walaupun Nabi telah wafat, namun mukjizat Nabi bersama dengan kita. Lalu, itulah yang disebut matlamat, iaitu Allah sebutkan pengabdian. Jadi, matlamat ini yang kita dah bincang hari itu, ada lagi dua. Apa dia? Matlamatnya, penciptaan Allah kepada kita sebagai makhluk bernama manusia ini. Allah ciptakan kita, matlamat yang kedua ialah dalam surah Al-Baqarah sebagai khalifah, sebagai postman, ambassador, wakil, duta kepada Allah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Surah yang kedua, juzuk yang pertama. Al-Baqarah ada juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 kan? Juzuk yang pertama. Wa il qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila Allah memberitahu kepada kita bahawa nak jadikan atas planet bernama bumi ini makhluk atau spesies yang namanya manusia sebagai khalifah. Jadi tujuan apa khalifah itu? Khalifah itu dia berfungsi sebagai nak mengatur alam ini dengan satu sistem nilai. Kita panggil value system. Iaitu namanya Al-Islam. Maknanya dia wakil kepada Allah di atas planet bernama bumi, mengimarahkan bumi ini dengan sistem Allah, iaitu Al-Islam. Ini yang kita sebut, apa dia? Sebagai sistem hidup. Nilai, syariat. Bukan saja a way of life, tetapi a complete way of life. Ini yang kita kata Islam itu ya bagai satu cara hidup yang lengkap, syamil, mutasyamil, kamil, mutakamil, lengkap dan melengkapkan seluruh aspek kehidupan kita, baik namanya zahir, baik namanya batin, rohnya, fizikalnya, materialnya, semuanya itu tersusun dalam satu perkara yang dipanggil syariat, iaitu Islam, yang Allah nak kita amalkan dalam hidup kita secara praktikal. Ini yang disebut oleh Allah juga dalam surah Al-Baqarah 208. Al-Baqarah
208 bila Allah memerintahkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam as a whole, lengkap, dalam bentuk yang sempurna, teorinya dan praktikalnya. Allah suruh masuk dalam bentuk yang menyeluruh. Perkataan kafatan saya sebut tempoh hari apa dia? Ke dah lupa. Hari ni bukan ada ujian ke? Tak ada. Kalau ada confirm tak main. Nak sebutnya mengajar paling seronok sekali kat masjid je. Mengajar lepas tu tak ada ujian. Tapi kat universiti dia ada assessment dia ada dia punya macam-macam lah. Ada satu subjek kadang-kadang ada 4 assessment kan. Sebab dia ada, kita akan nilai. Sekarang ni tak apalah. Maknanya semua hebat-hebat Melaka ni. Jemaah main USJ ni. Ini bukan ulu Tembeling. USJ. Tapi nak sebutnya apa dia? Yang disebut kafah itu kaedah atau bahasa Arab dipanggil halun. Hal. Bahasa Inggeris dipanggil adverb. Macam mana datang ke kuliah? Walking. Maknanya masyian. Macam mana datang ke kuliah? Maknanya rakiban, riding, menunggang. Macam mana datang ke kuliah? Iaitu memandu. Dalam arti kata lain, itulah kaedahnya. Macam mana masuk Islam? Allah suruh. Allah yang suruh ni, bukan kita. Maksudnya, kafatan, menyeluruh. Barulah kamu menjadi manusia yang lengkap dalam kehidupan kamu sebagai orang yang ada matlamat. 2. Yang ketiga, Allah sebut dalam suratul Ahzab ayat 72. Surah berapa tu Ahzab? Surah 33. Juzuk 22. Allah sebut dengan perkataan, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha fa'ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Di sini ada perkataan amanati. Amanatu maksudnya tanggungjawab ketiga sebagai manusia. Allah nak kita ini apa? Memikul tanggungjawab, memikul amanah. Ulama kata amanah apa? Mengabdi diri kepada Allah satu. Yang kedua, amanah sebagai khalifah. Digabungkan dua amanah ini yang mesti dipikul di atas bahu kita. Jadi, apa yang kita sebutkan tentang penyakit-penyakit hati tempoh hari, penyakit-penyakit hati ini telah menggagalkan kita punya matlamat itu tadi. Kerana di atas matlamat kita itu tadi diganggu oleh apa dia? Penyakit-penyakit hati. Lalu, pertama kita dah tahu matlamat hidup kita mukmin. Satu. Kedua, penyakit-penyakit yang menghalang mencapai matlamat tadi. Yang ketiga, ini yang kita nak bincangkan pagi ini, menyambung daripada perkongsian yang lalu, bagaimana peribadi ini boleh diperkukuhkan. Macam mana peribadi kita ni boleh diperkasakan. Saya nak tanya sahabat-sahabat, pernah dengar tak? Pernah dengar tak apa yang disebutkan sebagai, pernah tengok cerita kartun tak? Bobo Boy. Bobo Boy dia ada kuasa apa? Bobo Boy. Dia ada kuasa, Bobo Boy dia ada kuasa 3. Dia boleh menjelma penampilan dia menjadi, dia ada kuasa api, kuasa tanah, kuasa angin. Tapi ibu-ibu tak tengok kan, ibu-ibu baca Quran je, alhamdulillah. Kan? Tapi saya nak sebut, ada yang lebih hebat daripada peribadi Bobo Boy itu. Allah sebut dalam Quran, peribadi mukmin yang baik bukan 3 kuasa ataupun kuasa 3 tetapi 10. Allah sebutkan dalam suratul Anfal ayat 65. Ini hebatnya. Yang kita nak capai peribadi ini. Allah sebut, ya ayuhan nabi, haridil mu'minina alal qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfa minal ladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Suratul Anfal ayat 65. Cantik ayatnya.
Nah, Allah kata apa? Wahai Nabi, harridil mu'minin. Harridin maksudnya tahrid. Kita sebut bahasa kampung, apa dia? Rangsang. Bahasa-bahasa moden, motivasi. Sebab itu manusia itu dalam ibadah, dia perlu motivasi. Dia perlu ada sesuatu booster untuk menjadikan dia konsisten dalam ibadah. Apatah lagi dalam ibadah yang sukar, yang memerlukan kepada pengorbanan. Contoh yang sukar, solat pada waktu yang sukar. Solat apa? Isyak dan subuh. Kenapa begitu keadaannya? Siapa yang solat isyak berjemaah, seolah-olah dia qiyamul lail separuh malam. Hadis sahih. Siapa yang solat isyak dan subuh berjemaah, seolah-olah dia bangun malam, seluruh malam tak tidur. Tetapi solat ini bagi orang munafik, dia cukup payah. Orang munafik zaman Nabi, dia tak mari solat isyak dan subuh. Sebab tak ada nilai komersial. Zaman dulu mana ada elektrik. Orang bukan perasan pun kalau tak pergi. Tapi Allah tahu, Nabi tahu. Nak sebutnya dia rasa berat. Tapi kalau orang tu boleh faham keadaan tersebut, la atauhuma kata Nabi, la atauhuma walau habwan. Dia akan pergi ke masjid walaupun merangkak. Kalau dia tahu kelebihan dua waktu ini. Sebab itu yang boleh buat benda-benda yang besar ini, dia perlukan rangsangan. Sebab itu dalam perjuangan Nabi selalu merangsang, selalu memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya. Dalam seluruh aspek bentuk ibadah. Contoh dalam sedekah ni, Nabi didik yang kaya dengan miskin sama. Kerana apa? Yang kaya itulah hartanya, yang miskin itulah hartanya, dua-dua dia infak semuanya dalam keadaan tidak ada perbezaan di antara dua golongan. Dalam peperangan Tabuk, sebab Tabuk ni jauh, Nabi buat pengumuman awal. Nabi kata siapa nak infak? Nak sebutnya, datang Sayyidina Umar, dia beri separuh harta dia. Kemudian mari Sayyidina Abu Bakar bagi semua. Itu yang kita kata kaya. Yang miskin. Tengok yang miskin. Seorang laki-laki yang tempang, kemudian sahabat ini tangan dia lumpuh, dia ambil upah, mengangkat air, diperigi dengan seorang Yahudi. Pagi sampai petang, dia angkat air dengan giginya, dia ambil timba, dia tarik, ambil timba, dia tarik, sampai petang. Dia tak makan, dia tak minum. Tiba-tiba upahnya, kata riwayat, sejambak anggur, katanya sejambak ataupun sekuntum tamar. Satu tandan tamar. Digigitnya, dibawa ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hanya ini yang aku mampu berikan untuk perjuangan Tabuk. Apa maksud saya? Yang kaya tadi, dia beri banyak. Sesuai dengan kaya dia, habis harta. Yang miskin, itulah harta yang dia miliki. Dia berikan semua. Dalam arti kata lain, sama. Apa dia? Harridil mu'minina alal qital. Allah ajar Nabi supaya, apa dia? Merangsang orang-orang yang beriman supaya sentiasa jiwanya membara beribadah. Pernah dengar perkataan membara beribadah? Membara tau. Ada perasaan tamak dalam ibadah. Dia ada perasaan ambitious. Dia rasa semangat. Dia rasa berkobar-kobar. Apabila bersembayang, dia rasa seronok dengan sembayang. Dia lupa dengan sembayang dia. Dia tenggelam dengan nikmat lazat bersembayang. Bila baca Quran, dia tenggelam dengan nikmat baca Quran. Sejuzuk tak rasa apa-apa. Ibu-ibu, cuba baca Quran sejuzuk. Kebas, bibir ni kebas. Kalau tak biasa. Tapi kalau biasa, habis dah. Habis dah Ustaz. Ya salam. Kuliah ni. Tak rasa dia. Duduk sekejap. Habis dah, habis. Tak rasa Ustaz. Tadi ibu tadi tidur. Tidur. Dia tenggelam dengan nikmat dia. Subhanallah. Contoh. Nak sebutnya sahabat-sahabat, itulah saya nak sebut. Perlukan rangsangan. Supaya dia menjadi manis. Dan lazat dalam hidup. Lepas tu Allah kata apa? Ni nak masuk peribadi ni. Apa yang hamka sebut? Allah kata, sekiranya di kalangan kamu terdapat 20 orang yang sabar. 20 yang sabar. Dia akan mengalahkan 200 musuh. Faham dah? Perkataan 20, satu. Yang kedua, sabar. Maknanya 20 orang yang ada nilai sabar.
20 orang nilai sabar maksudnya 20 orang yang ada nilai sabar. Sabar apa? Sabar diuji, dia tak hancur dia. Seperti kukuhnya gunung. Apa dia? Dia sabar dalam ujian. Yang kedua, bila beribadah dia sabar. Dia taat pada Allah tu dengan segala apa yang Allah perintah itu dengan kesabaran, dengan kelazatan, dengan kemanisan. Bila turunnya ayat tutup aurat, apa terjadi kepada wanita-wanita di Madinah ketika itu? Bila suami dia balik rumah, beritahu bahawa ayat tutup aurat sudah turun. Maknanya perempuan-perempuan ketika itu yang beriman, bila dengar ayat turun, suruh labuhkan tudungnya, dia punya khimarnya. Lalu mereka mula mencari kain. Maknanya apa yang dapat dicapai? Dapat ni lah, tablecloth pun tablecloth lah. Dapat langsir dirembat lah. Dapat kain apa ditutup. Nak kata bahawa itulah ketaatan. Bila turun ayat supaya tinggalkan arak secara mutlak, total. Yang minum arak tu, tengah minum ni, terus pecah aja. Bukan minum, balance separuh ni. Habis dulu. Tak ada. Nak sebutnya begitu nilai ketaatan. Kesabaran dalam ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, dia sabar dengan maksiat. Maksiat yang dilihat pada zahirnya lazat. Mereka taat, mereka tak lakukan. Walaupun dahulu mereka sembah berhala, mereka berzina, mereka minum arak, mereka berjudi. Semua yang dahulunya lazat mereka rasa pada nikmat kelazatan maksiat menjadi pahit bila mereka menjadi orang yang beriman. 20 orang yang sabar itu, dia mengalahkan 200 orang. Dan kata Allah lagi, kalau ada di kalangan kamu 100 orang yang sabar, dia mengalahkan 1000. Jadi 20 dengan 200, 100 dengan 1000, nisbahnya berapa? 1 nisbah 10. Inilah yang disebut seorang yang beriman, yang berkualiti, pribadi yang sabar, yang kukuh itu tadi, kekuatannya menyamai dengan 10 orang laki-laki yang gagah perkasa, yang hebat. Maknanya seorang kekuatan dia 10. Kalau ada 100, kekuatan dia 1000. Maknanya dalam masjid ni, kalau ada AJK yang seorang kuasa 10 ataupun 10 kuasa 100, 10 orang pun sudah cukup untuk membangunkan sebuah tamadun. Sebab itu kekuatannya pada dalam. Kekuatan ini yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri orang-orang yang beriman. Sebab itu kekuatan ini, pribadi ini, kata Hamka, boleh diperkukuhkan. Dengan berapa keadaan? Dengan 4 keadaan. Yang pertamanya sahabat-sahabat. Kita nak jadi pribadi yang kukuh ni. Pertamanya kata Hamka, dia ada matlamat hidup. Orang yang beriman, orang yang ada matlamat hidup. Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad, dia menyebut orang beriman itu dengan golongan hukama, iaitu hakim, bijaksana. Orang yang bijaksana, dia ada matlamat hidup. Orang yang hidupnya penuh dengan visi dan misi. Apa yang nak dicapai. Setiap kehidupan hembusan dia, nafasnya itu dengan makna yang tersendiri, yang tertentu. Sebab itu dia merasakan hidupnya, itulah buah terakhir dia. Sebab itu kita ni nak jadi ibadah kita ni berkualiti, kita kena letakkan kehidupan kita, inilah peluang terakhir. Inilah kuliah terakhir. Kerana apa? Esok mati Ustaz. Ini solat terakhir. Kenapa? Esok mati Ustaz. Ini sedekah terakhir. Kenapa? Esok mati Ustaz. Sebab itu merasakan kehidupan kita bahawa peluang terakhir kita akan menjadi orang yang menyungguh. Tu yang mari matlamat. Sebab itu orang yang ada matlamat hidupnya fokus. Kedua, orang yang ada matlamat ini bukan saja dia fokus dalam hidupnya, hidupnya itu menjadi perbuatannya itu satu perbuatan yang bermakna. Yang ketiga, pengorbanan dia bukan kaleng-kaleng.
Hadis innamal a'malu binniyat, dia mari mana hadis ni? Hadis ni perasan tak? Dia duduk dalam hadis pertama dalam kitab Imam An-Nawawi, dalam kitab hadis 40 ada, dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab besar Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar, dia letak hadis ni hadis pertama. Kenapa sahabat-sahabat? Hadis ini membetul dan menentukan dan sentiasa mengingatkan kita supaya sentiasa memperbarui dan menjaga niat. Sebab kerja-kerja tadi kan besar. Tiba-tiba niatnya tersasar. Yang besar tak bermakna. Hatta zaman Nabi ada yang gugur nampak zahirnya syahid. Sahabat kata syahid, Nabi kata tidak. Dia tak mati syahid. Niat hatinya lain. Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan hadis ini sebenarnya hadis yang disada di zaman Nabi ketika berhijrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu, yang ada kemampuan, tak uzur, maka wajib berhijrah ke Madinah. Ketika itu wajib. Cuba kita hari ni kan hijrah ke mana hijrah ke Sudan, tempat perang Sudan, diarahkan berpindah ke sana dan hukumnya wajib, compulsory. Tak ada jaminan, tak ada rumah, tak ada makanan, tak ada air, tak ada apa. Nak tak? Kan dah tak jawab, jadi ya. Nak sebutnya begitu. Nak sebutnya begitulah keadaan bila sahabat-sahabat diperintahkan berhijrah. Besarnya berhijrah ini. Besarnya. Sehingga kan menjadi asas kepada apa dia? Segala perbuatan kita hari ini dengan meletakkan niat sebagai penentuan kepada absah dan sahihnya ibadah. Asas. Dan dalam pergerakan yang sukar ini, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dia berhijrah bersama Nabi, tetapi niat di hatinya bukan kerana Allah dan Rasulullah, tetapi kerana awek dia. Awek dia nama Ummu Qais. Sebab itu dipanggil gelaran dia Muhajir Ummu Qais. Maka timbullah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya, tengok. Aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang niat dia, hijrah dia kerana Allah. Dan hijrah ini benda yang besar. Pengorbanan yang besar. Tiba-tiba tak dapat pahala. Rugilah. Sebab tu kita berjuang. Akhirnya neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kesusahan kita itu nak diperbetulkan dengan matlamat. Dalam keadaan siapa yang matlamat dia, hijrahnya kerana Allah dan Rasulullah. Maka hijrah dia kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersambung hadis ni, barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia nak cari dan perempuan yang dia nak kahwin, itulah Ummu Qais. Perempuan yang dia nak kahwin dia, maka dia dapatlah apa yang diniatkan. Maknanya, dia dapat dunia sahaja dalam keadaan kerana niatnya terganggu akibat matlamatnya terpesong kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ini akan menjadikan orang itu pribadinya kukuh, kata Hamka. Matlamat ini menyebabkan orang itu cara persembahan pengabdian dia kepada Allah sungguh luar biasa. Dalam peperangan Badar ni berlaku, sahabat-sahabat, bukan Nabi memang intention nak keluar pergi perang. Jadi Nabi ajak berapa yang ada je, 313 ni. Maksudnya Nabi borong gitu. Sebab apa? Perancangan asalnya nak menghalang kafilah, rombongan perniagaan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia berniaga ke Syam. Jadi on the way balik itu Nabi rancang nak sekat, nak ambil barang-barang dagangan. Kenapa? Bukan Nabi ni Robin Hood. Nak rampas harta orang, nak bagi orang miskin dah. Tapi bila sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah,
harta-harta, tanah-tanah, pertanian, perniagaan di Mekah, semuanya dirampas oleh kafir Quraisy. Sahabat-sahabat yang ada kat Mekah dulu bukan sebarangan orang. Kan ibu-ibu pergi Mekah, pergi ke hotel Darut Tauhid. Biasa tengok Darut Tauhid. Biasa ibu-ibu USD biasalah. Masuk Darut Tauhid, 2 juta. Darut Tauhid. Darut Tauhid ke depan, tahu tempat apa dipanggil? Lembah Umar. Umar ni ada lembah. Ibu-ibu pergi ke Hotel Continental. Itu tapak rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ni kaya-kaya. Bukan tak kaya, kaya. Hebat. Sebab tu ada li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka punya mata pencarian bisnes. Perniagaan musim panas, musim sejuk ke Syam dan juga ke Yaman. Bila mereka berhijrah ke Madinah, harta mereka dirampas. Lalu dalam keadaan mereka itu, Nabi merancang nak ambil balik apa yang boleh dia ambil. Tapi Abu Sufyan dia tahu perancangan Nabi. Dia beritahu orang Mekah perancangan Muhammad. Lalu berlakulah peperangan Badar di tempat bernama Badar. Lebih kurang dengan Madinah lebih kurang 150 kilometer. Di antara dua tempat ini, di antara Madinah dan Mekah, dekat lagi dengan Madinah Badar ni. Sahabat siapa dah sampai. Batu dia merah, hitam. Perasan tak? Kata ulama, jadi terbakar batu tu. Kena libasan pedang dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan sampai hari ini. Dalam perang Badar, malaikat turun. Nak sebutnya, dalam peperangan ini, sebabkan Nabi pakai pukal borong je, ada sahabat yang tak dapat pergi. Antaranya Anas bin An-Nadar. Anas bin An-Nadar. Anas bin An-Nadar ni, dia punya kesal tak dapat pergi. Sahabat-sahabat Nabi ni, bila tak dapat pergi perang, dia punya kesal, dia menangis. Dalam perang Tabuk, datang 7 orang daripada sebuah kampung. Dia minta Nabi kalau ada kenderaan lebih. Aku nak pergi tapi tak ada kenderaan. Nabi kata tak ada. Ma ajidu lakum. Tak ada bagi kamu. Mana-mana lebih kenderaan. Mereka pulang ni dengan air mata menangis ni. Sampai seolah-olah air mata air habis, dah keluar air mata darah. Menyesal tak dapat pergi perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis. Sedangkan pergi perang tu mungkin kepalanya putus. Mungkin tangannya putus. Mungkin kakinya putus. Bila ditanya sahabat kepada Nabi, kenapa orang mati syahid itu tidak diazab dalam azab kubur, diangkat baginya. Maka ada dalam sepotong hadis, Nabi kata, cukuplah dengan kilauan letakkan pedang itu sebagai azab bagi mereka ketika berperang di dunia dahulu. Cukup mengerikan. Tetapi mereka sanggup berjuang demikian. Lalu dalam keadaan inilah perangai sahabat Nabi. Tak dapat pergi, menangis. Bukan sebab tak mampu nak pergi. Bukan sebab dia tak nak pergi. Tetapi kerana tidak ada keupayaan, kebendaan, kenderaan, mereka menangis. Orang sini macam mana? Ustaz tak dapat hadir. Dapat, alhamdulillah. Sujud syukur kan. Jadi saya nak sebut Anas bin An-Nadar. Ni nak cerita matlamat yang gagah ni. Anas bin An-Nadar, dia kata apa kat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat Nabi. Dalam perang Uhud lagi dahsyat. Perang Uhud. Perang Badar tu dahsyat dah. Ada sahabat bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia heret ayah dia masuk dalam telaga. Ayah dia di pihak sana kafir. Dia bersama Rasulullah. Dalam keadaan berlaku pertembungan. Iman mengatasi ikatan darah. Ketika itu bukan sebarang pengorbanan yang dituntut. Sebab tu matlamat tu kena jelas. Kalau tidak, tak ada kekuatan. Begitu dengan peperangan Uhud. Bukan sebarangan peperangan. Ada sahabat yang ditarik besi yang melekat kat gigi Nabi. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia juga
yang tarik besi kat pipi Nabi sehingga gigi geraham dia patah. Gigi geraham dia patah. Kenapa dengan gigi? Dia tak nak Nabi rasa sakit. Dia tarik yang dengan berhati-hati. Bila tanggalnya besi dengan gigi dia sekali, Nabi kata, wahai Abu Ubaidah, aku jamin Allah ganti dengan gigi yang lebih baik di syurga nanti bagi kamu, wahai Abu Ubaidah. Kuburnya di mana, sahabat-sahabat? Kuburnya di Jordan, dekat perbatasan Yarmouk. Saya dah pergi kuburnya. Kuburnya berbau wangi. Sampai dekat luar masjid, Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, wangi itu masuk datang. Saya dengan sahabat saya orang Arab, dia kata kat saya sambil gelak-gelak, maza tasyum ya akhi, kau bau apa? Saya kata asyum raihatan tayyibah walakin la wala adri ma hiya. Aku cium bau yang wangi tapi aku tak tahu bau apa. Wangi yang cukup wangi. Dalam keadaan bau wangi itu semakin dekat, dia cakap kat saya, hadhihi raihatul jannah. Inilah bau syurga. Bila mendekat, semakin wangi bau tersebut datang daripada kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itulah orang yang menarik besi kat pipi Nabi. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang menahan dadanya dengan panah-panah mempertahankan Nabi SAW. Dalam keadaan ini, peribadi-peribadi yang hebat. Balik pada cerita Anas tu tadi. Anas kata apa? Ya Rasulullah, lepas ni kalau ada lagi peperangan, kau akan tengok macam mana persembahan aku. Bukan dia sombong, tak. Tapi itulah orang yang beriman. Sentiasa berkobar-kobar dalam pengorbanan dia, dalam menyatakan matlamat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa terjadi? Apabila dipungutnya mayat-mayat 70 orang semua. Kalau kita pergi dalam dekat perkampungan Uhud tersebut, dia ada Bukit Uhud, Banjaran Uhud, Kampung Uhud, Gua Uhud, Makam Uhud, banyaklah Uhud kat situ. Kalau cerita tentang situ saja tak habis 3 hari 3 malam. Kan kalau kat situ bila saya kumpulkan jemaah, bila saya cerita A to Z perjalanan itu, siapa tak menangis hati cukup kerah. Sebab air mata mesti mengalir seolah-olah peperangan sedang berlaku. Nabi sedang dikepung. Nabi cuba dibunuh. Sahabat mempertahankan Nabi. Yang gugur syahid. Yang cedera. Yang hilang tu, yang hilang ini. Dalam tempat yang begitu barakah. Sebab tu dalam kubur yang pagar besar, kita akan nampak sebab dia tak ada batu nisan. Perasan ataupun tidak, ada 3 kubur seolah-olah ke depan. 3 kubur itulah kubur Abdullah bin Jahsh, Mus'ab bin Umair dan Sayyidah Hamzah, pak saudara Nabi. Bila berlakunya banjir di Uhud, terangkat mayat ni masih berpeluh. Antara yang dikenali ialah mayat Sayyidah Hamzah. Dengan keadaan hidung ditobek, telinga ditobek, dadanya ditobek, dengan jasadnya besar. Kata ulama, inilah dia Sayyidah Hamzah. Dengan perwatakan dia, dengan personality dia, karakter dia, itulah dia. Tak nak sebutnya sahabat-sahabat. Bila mana dikumpulkan jenazah ni 70 orang. Nabi SAW pelik. Ada satu jenazah, orang tak tuntut. Orang tak tuntut. Ibu-ibu tahu sebab apa? Mayat tersebut tak boleh dikenali. Orang tak boleh cam. Sebab 80 liang tebasan. 80 liang ditebas dengan pedang. Sampai tak rupa mayat. Tak ada orang kenal. Siapa yang mati tersebut? Tak ada orang kenal. Sebab Nabi nak ambil sahabat. Nak kebumikan satu-satu. Dan Nabi ambil sahabat-sahabat ni. Nabi kumpul. Nabi mengambil kira siapa yang hafal Quran dulu. Kemudian berapa juzuk. Berapa surah Nabi susun, nak masuk dalam liang lahat pun Nabi mengambil kira berapa Al-Quran yang ada dalam dada mereka. Kemuliaan Al-Quran diambil kira oleh Rasulullah SAW dan kita tak ada nilai ni. Betul tak? Kita main ke bumi saja. Nak sebutnya level pun tak sama. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Dia kata, ni abang aku. Macam mana kau kenal? Tiba-tiba pada jari tangan dia, jari ibu, ada tanda lahir. Kecil ya. Lalu adik dia kata, ini abang aku, Anas bin An-Nadar. Anas bin An-Nadar, dia membuktikan matlamat dia. Nampak?
Anas bin An-Nadhr membuktikan apa yang dia tertinggal dalam 2 hijrah perang Badar, dia buktikan dalam perang Uhud 3 hijrah. Beza dia tak lama, hampir setahun. Nak menunjukkan itulah diri orang yang ada matlamat. Dan matlamat ini tak boleh kita capai tanpa ada visi dan misi mardatillah. Sebab tu Allah sebut wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di kalangan manusia itu, kata Allah, ada orang yang mengorbankan dirinya mencari mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia melakukan transaction urus niaga dengan Allah. Ini yang Allah sebut juga dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan tijarah, perniagaan dengan Allah yang menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Bukan saja azab, disebut azabun alimun, pedih. Sifat dia pedih. Azab yang cukup pedih, menderita. Dalam neraka ni menderita. Nak sebutnya neraka ni ibu-ibu, api. Pakaian api, seluar api, kasut api, makan api, minum api, hidup dikelilingi api. Beritahu saya satu bentuk, satu keadaan yang lebih teruk daripada ahli neraka, wa na'udzubillah. Satu keadaan yang lebih teruk daripada api neraka dan juga ahli neraka. Keadaan yang lebih buruk daripada itu tidak ada. Melainkan Allah sebut la yamutu fiha wa la yahya. Nak teruknya neraka ni dia tak mati. Kedua, tak hidup. Nak kata dia mati lebih teruk pada mati. Nak kata hidup, dia memang hidup dalam keadaan penderitaan yang berterusan. Wa na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah tunjukkan jalan. Aku selamatkan kamu daripada satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab api neraka yang pedih. Apa dia perniagaan ini? Allah kata kamu beriman pada aku, kamu beriman pada Rasul aku, kamu berjuang, kamu berjihad pada jalan aku dengan harta dan diri kamu. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Daripada kerja buat yang sukar ini, dia akan jadi sia-sia kalau matlamat dia tak ada. Maka bila matlamat tak ada, peribadi dia tak ada. Dia tidak ada kekuatan. Dia tak ada kekuatan. Sebab itu yang pertama. Yang kedua, kata Hamka, nak jadi kuatnya peribadi itu, setelah daripada matlamat tu tadi, dia merasakan perkara itu wajib dalam hidupnya. Kalau hidup manusia itu, dia perlu oksigen. Tak ada oksigen, dia mati. Dia perlu makan. Tak ada makanan, dia mati. Cuba kita ubah oksigen dan makan itu seperti pentingnya roh kita untuk makan dan memerlukan oksigen. Kita boleh kata, tak apalah 3 kali kita pergi kuliah. Tapi kita kena ingat, yang namanya rohani itu, dia perlu sama dengan keseimbangan fizikal. Kalau kita tak boleh makan sebulan 3 kali, roh juga akan mati kalau makanan dia 3 kali sebulan. Sebab tu dia perlu kepada keseimbangan. Kenapa Allah jadikan dalam kehidupan kita dikaitkan dengan makan? Contoh, bab makan ni, orang akan pulun sebab dia rasa wajib. Tetapi kenapa bagi roh dia tak rasa penting? Sedangkan dia lebih wajib daripada benda itu yang diperlukan, yang lebih penting dalam kehidupan dia akan datang. Kita ni kan, bila kita terkapai-kapai, kita memerlukan talian hayat. Ibu-ibu perasan tak? Kita akan cuba apa jua halangan, apa jua rintangan, berapa juga harga kita akan pulun. Percaya tak? Orang kan bila nak tenggelam lemas. Buaya lalu dipeluk lah. Buaya lalu dipeluk.
ketika dia sedang kelemasan. Buaya bila dipeluk, buaya tengok kena peluk, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita ni bila tersepit, apa saja yang kita boleh rembat, kita rembat. Apa yang kita boleh grab, kita grab. Ini perangai kita. Contoh kalau Allah buatkan kita, setiap kita ni ada jam istimewa dekat lengan tangan ni. Iaitu jam yang menentukan berapa baki masa hidup. Agak-agak ibu-ibu, ayah-ayah sanggup tak tengok jam tu, besok aku mati. Baki 24 jam. Kalikan minit, kalikan saat, kita mengira saat. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Kalaulah kita tahu berbaki hanya 5 saat dan di sana ada kaunter, ada shopping komplek, ada kedai yang menjual masa. Agak-agak kita beli tak? Beli ibu-ibu. Beli. Walaupun 1 saat dijual dengan RM1,000, RM10,000, RM1,000,000, kita akan beli. Kerana apa? Kerana kita dalam keadaan tersepit dan merasakan benda itu wajib. Bagaimana kita pula yang tadinya matlamat kita dah jelas, tak boleh hidup kita dengan Islam, mesti dengan Islam, maka kita akan pulun Islam itu menyungguh. Dalam keadaan kita menyungguh-sungguh. Sebab itu kita rasa dia penting. Kan? Sebab itu Allah tahu perangai manusia. Tengok sahur. Sahur kan ada makan kan? Cuba sahur tak ada makan, bangun tak? Puasa kan ada buka kan? Cuba buka tak boleh makan, boleh minum air je. Allah jadikan semua itu berganda-ganda. Kan kita buat gerakan subuh sekarang kan? USD saya dengar dah habis dah, saya tengok. Dalam dia punya tentatif, dia diselitkan jamuan tu yang mahal tu. Jamuannya char kway teow, jamuannya kambing golek, jamuannya kambing syahid. Semua ada. Menyebabkan yang datang tu ramai. Sebab itu diimbangkan benda dengan roh. Sebab merasakan wajib menyebabkan orang tak boleh lari. Dan sebab itu kita tak boleh lari daripada Islam. Allah juga menyebut surah Ali Imran 85 ayatnya. Allah sebut apa? Wa may yabtaghi. Yabtaghi maksudnya ibtira. Siapa yang mencari. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Banyak din kita sebut lagi ni kan. Lakum dinukum waliyadin. Udkhulu fi silmi kafa. Semua din. Kan Allah sebut apa dia? Siapa yang mengambil Islam kan selain Islam sebagai jalan hidup yang sempurna, falai yuqbala minhu. Bila mari lan yaqbalu jadi yaqbala. Lu ditendang menjadi baris atas. Maksudnya lan di sini selama-lamanya selain Islam Allah tak terima. Dalam keadaan wahwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang ini di akhirat nanti tergolong daripada orang yang khasir, yang rugi. Masuk rugi-rugi khusran dalam kaedah Quran, neraka tempatnya. Jangan kita membawa satu value system yang Allah tak recognize. Sebab tu kita baca Fatihah, Malik Yaumiddin, terjemah cantiknya, Allah pemilik hari agama. Besok kita balik besok di akhirat, perbuatan kita hujung rambut sampai hujung kaki, ibadah yang khusus, ibadah yang umum, semuanya apabila ada hubung kait dengan agama dia akan reward. Tapi sayang orang yang hidupnya dia tak pegang Islam, tiba-tiba mati dalam keadaan dia nak beritahu dia ni Islam. Sebab saya dah sebut, itu bukan kaedahnya. Ringkasnya yang ketiga, bila mana matlamat tu dah ada, satu, dia ada matlamat, kedua, dia rasa benda tu wajib, yang ketiga, dia ada tindakan, dia ada action, dia ada inisiatif dia dalam bentuk yang praktikal. Perasan ataupun tidak, bila Allah kaitkan amanu, Allah kaitkan wa amilus salihat. Perasan tak? Banyak ayat Quran. Bila Allah sebut orang yang beriman, Allah akan sebut amal yang saleh. Maknanya satunya teori,
Satunya praktikal. Tak cukup beriman dengan solat kalau tak mendirikan solat. Tak cukup kita beriman pada zakat kalau tak keluarkan zakat. Tak cukup kita beriman kepada ibadah-ibadah yang kita kena lakukan sekadar kita niat. Sekadar kita melihat secara teorinya. Laisal imanu bitamanni wala bitakhalli. Iman itu bukan dengan angan-angan, bukan dengan cita-cita. Dia mesti bangun membuat. Dia mesti bangun melakukan perkara tersebut. Dia menuntut kepada praktikal. Sebab itu tak boleh kita nilai orang itu dalam keadaan cukup dengan niat ke hati tanpa ada praktikal. Contoh solat. Solat itu menuntut. Sebab tu wa aqimus solata, dirikan solat, ada perkataan aqim. Tengok. Ada tak perkataan lain? Contoh hadis Nabi. Daripada Abu Amrin Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qal qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qal qul amantu billahi thumma istaqim. Sahabat tengok cara dia tanya kat Nabi, dia tak nak susah-susah. Nabi pun dia tak suka mengajar benda yang susah-susah. Ada orang kata, Ustaz, saya masuk tarekat ni, saya nak bertapa, nak beramal supaya saya boleh terbang. Yang boleh terbang tu Superman, ibu-ibu. Saya nak jalan atas air. Yang boleh jalan atas air ni spider saja. Nabi kalau mengajar umat dia, dia boleh buat, umat dia tak boleh buat. Itu dipanggil apa? Nonsense. Meaningless. Tak ada makna. Apa faedah dia mengajar benda yang orang tak boleh buat? Sedangkan Nabi kata, apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa lagi? Ayat Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa ambil, yang Nabi larang tinggal. Nak sebutnya, Nabi buat apa yang umat dia boleh buat. Kena ingat. Jadi, Nabi dia tak buat benda yang payah-payah. Hadis ni pendek saja. Contoh, dalam sedekah, Nabi minta banyak ke? Sikit je kan? Ini kaedah mendidik orang. Kan? Ustaz, itu ada seorang makcik datang madrasah. Ustaz ni Ustaz RM1 kan? Ustaz RM1. Saya lagi dulu, saya tak pernah minta banyak pun. Dengan USJ ni, saya minta berapa juta? Tak ada kan? Saya minta RM1 je. RM1 je. Tapi kalau USJ bagi RM1, teruk lah. Masuk RM1 apa? Sikit. Contoh saya nak buat bangunan 1.4 juta. Saya perlukan RM1 daripada 1.4 juta umat Islam. Tetapi masalahnya 1.4 juta umat Islam tak ada kesedaran ke arah RM1 tu. Sebab tu kita balik kepada Anfal tadi, surah Anfal 65. Tu yang ada perkataan, ya ayuhan nabi haridil mu'minina alal qital. Wahai Nabi, rangsanglah orang beriman supaya ada semangat juang yang membara. Yang tak ada semangat berjuang, kita bagi dia semangat. Kalau semangat dia 46 hari, jadikan 46 tahun. Nak sebutnya, kita rangsang dia supaya dia faham. Sebab ini kerja Nabi. Tak percaya? Tadilah. RM1 tu daripada mana saya ambil konsep tu? Konsep dia, apa yang Nabi ajar. Nabi kata apa? Hadis sahih. Wattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Kamu tepislah api neraka walaupun kamu infak sekadar separuh tamar. Tuan-tuan, tamar tu besar ni ke besar ni? Besar ni. Tamar Nabi lagilah kecil. Dah lah kecil begini. Separuh pula. Separuh pula. Kadang-kadang kita nak buka puasa kan? Kat masjid, dekat surau kan? Kan? Dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang sebelah kita ni, dia ambil tamar, dia bagi kita. Kita dah ada tamar lah. Kita lah hati kita kan nakal. Dia ni tak faham ke aku dah ada tamar. Dia nak ambil semangat hadis Nabi tu. Hadis Nabi tu. Walaupun sekecil itu kamu infak, dapat menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Tak kalah lebih daripada itu, tak boleh. Sebab ada satu pintu syurga, nama dia pintu sedekah. Dalam keadaan 8 pintu, ada satu tu pintu sedekah. Nak sebutnya sahabat-sahabat, dia kena faham bahawa kaedah Nabi beri simple, praktikal. Sahabat ni tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah,
kau beritahu aku tentang Islam, satu perkataan. Aku tak nak banyak-banyak payah aku nak ingat. Aku tak nak benda tu kan, susah aku nak hafal, aku nak faham. Tapi kau beri pendek, aku boleh faham. Dalam keadaan ini Nabi kata, Qul amantu billah thumma istaqim. Amantu billah teori. Thumma istaqim praktikal. Aku beriman kepada Allah dan aku beramal dengan apa yang diperintahkan daripada Allah itu, aku laksanakan. Beza tak bahasa Arab? Saya kata, Ja'a Aliyun wa Muhammadun. Datang Ali dan wa Muhammad. Beza kalau saya kata, Ja'a Aliyun thumma Muhammadun. Datang Ali, kemudian Muhammad. Apa bezanya? Yang pertama kita tahu, Ali dan Muhammad datang. Tapi tak tahu siapa datang dulu. Tapi berbeza bila kita letak thumma Ja'a Aliyun thumma Muhammadun. Datang Ali, kemudian Muhammad. Yang pertama, Ali dan Muhammad datang. Tak tahu siapa datang dulu. Kedua, Ali dan Muhammad datang. Tapi kita tahu, Ali datang dulu, kemudian Muhammad. Hadis ni kata, amantu billahi thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah. Dia kena disertai dengan thumma istaqim. Aku beristiqamah dengan perintah secara praktikal. Kat sini orang yang faham kaedah, dia tahu bahawa tak cukup beriman pada Allah secara teori. Kita kena laksanakan secara praktikal. Tu yang dia terikat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal dengan amal yang soleh. Dia beriman dengan segala perintah Allah. Dia bangun lakukan. Kerana ayat ini menuntut pada kita beriman pada Allah secara teori dan praktikal. Maksud yang ketiga, matlamat peribadi ini menjadi kukuh bila pertama ada matlamat, kedua dia rasa wajib, yang ketiga dia bangun melakukan tindakan yang terakhir. Peribadi kita tak boleh jadi kuat, melainkan kita ini menjadi orang-orang yang ada kesan daripada agama. Agama inilah yang meletakkan sistem nilai. Allah sebut dalam surah Rum ayat 30. Ambil ayat ini. Fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah letakkan fi'il amar. Fa'aqim. Kamu luruskan wajahmu kepada agama. Maksudnya, pegang agama ini walau sesukar mana sekalipun. Kita duduk di akhir zaman, Nabi kata, yang memegang agama ini seperti memegang bara yang panas. Dalam sepotong hadis, kaqabidina alal jamr. Seperti memegang bara yang panas. Dalam satu riwayat, kaqabidina ala syauk. Seperti menggenggam duri yang tajam. Duri yang tajam tu bukan kita pegang, kita lepas. Kita genggam, lagi melekat duri pada tangan dalam keadaan yang cukup sakit. Macam itulah sukarnya berada di akhir zaman. Dalam keadaan kita duduk di dalamnya. Sebab itu kita sentiasa dalam keadaan akan terus diuji oleh Allah dengan ujian yang besar-besar. Ibu-ibu, bila Allah uji kita pagi ni, jangan ingat esok tak ada ujian lain. Lepas habis ujian, datang lagi ujian lain. Ada ujian lain, ada ujian lain. Dan ujian itu berbeza-beza. Kadang-kadang adalah bentuk-bentuk peribadi. Kadang-kadang adalah bentuk yang global. Itu yang dipanggil pandemik. Datang serentak. Allah datangkan dalam keadaan yang mendadak. Dalam keadaan ini, Allah sebut kepada kita supaya kita istiqamah dengan agama ini. Kerana apa? Kerana agama inilah nilainya fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah inilah
yang telah Allah tetapkan dalam hidup kita. Kita kena pegang Islam. Dalam keadaan apa jua keadaan, kita nak mati nanti, mati atas Islam. Ini juga disebut dalam surah Ali Imran 102. Setiap hari Jumaat dibaca oleh Tuan Imam dekat atas mimbar sana. Perasan tak ayat ini? Ayah-ayah kena perasan lah. Tapi ialah khutbah ibu-ibu. Cabaran dia kan. Khutbah. Alhamdulillahil qail. Bang tidur. Bila hujung tu ibadallah, bangun balik macam kena sihir. Bayangkan orang USJ dekat rumah tidur baring ke duduk? Duduk kan? Baring. Sama orang rumah. Tapi kan Jumaat dia boleh duduk tidur. Itu kelebihan Jumaat yang tempat lain tak ada. Dan dalam keadaan dibacakan, disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Bahkan Allah berpesan, kalau nak mati, mati atas Islam. Maksudnya, dalam tafsiran dia ulama kata, jangan kamu mati sehinggalah kamu dah amalkan seluruh perintah Allah, matilah. Maknanya dalam keadaan hidup kamu tu dah memang keseluruhannya kamu taat kepada Allah dengan syariat Islam, matilah. Dalam keadaan Allah redha di atas apa yang kamu lakukan. Maka peribadi ini kita yang pilih. Jadi saya nak simpulkan dengan sebuah ayat daripada surah Fatir ayat 32. Cuba tengok 3 bentuk peribadi ini yang kita nak pilih dalam hidup. Allah berikan lagi jawapan demi jawapan demi jawapan demi jawapan. Subhanallah. Allah sebut, "Thumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina." Kemudian kami berikan, perkataan awrasna, kami pusakakan, kami wariskan, kami berikan, kami hidangkan kitab, yakni panduan kepada orang dulu dan kita. Orang-orang yang Allah pilih, perkataan istafaina al-mustafa. Maknanya orang-orang yang Allah pilih, the chosen one, the selected one. Allah pilih min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Golongan yang pertama Allah sebut, faminhum zalimun li nafsi. Golongan pertama orang-orang yang menzalimi diri mereka. Wa minhum muqtasidun. Golongan kedua orang yang dipanggil muqtasidun. Orang yang dia beramal, dia ambil hak wajib-wajib je. Ada tak macam ni? Ada. Zaman Nabi, sahabat jumpa Nabi. Ya Rasulullah, iza ra'aita salaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'arkhul jannah, qala na'am. Punyalah panjangnya soalan pada Nabi. Nabi jawab dengan satu kalimat, 3 huruf. Nun, Ain, Mim. Wahai Rasulullah, kalau kau tengok aku ni solat hak wajib je. Nasib baik kita ni mazhab Syafi'i. Oh, kalau kita mazhab Hanafi, solat saja. Saya duduk Pakistan ni, mazhab dia Hanafi. Kalau Isyak, campur solat Isyak, mereka solat 17 rakaat. Witir bagi mereka wajib. Tang wajib kat mereka pun 5 rakaat. 2-2-1. Kan? Kita ni tak banyak. Dan jamak kasar, mereka tak ada. Mereka ada jamak je malah ketika buat haji. Tetapi mereka ada qasar. Sebab tu kalau musafir, mereka berhenti setiap tempat sebab nak solat. Kita mazhab Syafi'i, subhanallah, bukan saja jamak, diqasarkan lagi. 4 jadi 2.
4 jadi 2. Subhanallah. Hari tu jemaah datang, Ustaz, sini boleh jamak. Mari mana? Gombak boleh. Cukuplah untuk jamak qasar. Cuma saya pesan balik Gombak, jangan beritahu orang Gombak, ibu-ibu solat Zuhur 2 rakaat. Maksudnya gelak lah. Maksudnya kan, boleh. Kan? Sebab musafir. Kita habis. Kadang-kadang kita tak cukup jamak takdim, jamak takhir, ditambah jamak ta'iyah. Jamak taksir, jamak takdan pun ada. Semua dia jamak, dia niat dia. Dan dari sudut makan, kelebihan mazhab kita. Dekat laut, semua kita makan, melainkan kapal selam. Mazhab Hanafi, tak semua dia makan. Melainkan ikan samak, mengambil zahir ikan yang besar, dalam keadaan benda-benda yang macam ketam, lobster, dia tak makan. Saya tangkap ikan dekat Karachi, kan laut. Kat Karachi tu kan laut. Dekat rumah Benazir, tepi laut. Kawasan askar. Punyalah banyak ketam. Ketam biru tu. Besar-besar ni. 4 punching bag besar hijau tu, penuh. Sepit-sepit tak makan. Makan body je. Besar-besar. Tengah basuh-basuh nak masuk periuk, lompat. Askar dia tengok. Askar dia mazhab Hanafi kan. Dia tengok saya nak masak ketam tu, dia tengok ketam. Dia kata apa? Kafir, aku dikafirkan. Tapi orang-orang Pakistan yang datang ke Malaysia, semuanya dia makan melainkan meja. Sebab dia dah jumpa mazhab lain. Nak sebutnya, sahabat ni dia kata, ya Rasulullah, aku solat yang wajib ya. Ba'diyah, qabliyah, rawatib tak, witir tak, duha tidak, jauh sekali. Kalaulah dia tak solat tarawih, boleh. Tetap dia tidak berdosa meninggalkan yang wajib. Mana yang haram aku tinggal. Puasa pun aku puasa hak wajib. Yang mana halal aku ambil. Dia tanya kat Nabi, boleh tak aku masuk syurga? Nabi kata, ya. Para sahabat Nabi pun ada yang macam ni. Apatah lagi kita yang lemah. Inilah yang dipanggil muqtasidun. Yang ketiga kata Allah, ada peribadi yang dipanggil wa minhum sabiqun bil khairat. Golongan yang ketiga, peribadi yang paling-paling extraordinary mukmin, yang paling-paling gagah, peribadi yang dipanggil sabiqun bil khairat. Dia berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bi'iznillah, zalika huwa fadlul kabir. Itu merupakan kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Peribadi yang pertama yang dipanggil huwal muslim alladhi indahu ba'dul ma'asi. Yang dikatakan menzalimi diri, peribadi muslim yang biasa, yang ada melakukan maksiat. Ini juga dipanggil muslim yang fasik. Dia juga masuk syurga dengan 2 keadaan. Dia sempat bertaubat, 1. Kedua, dia masuk neraka, diseksa di atas dosanya. Lepas itu masuk syurga dengan izin Allah. Itu masuk zalimul li nafsih. Wa na'udzubillah, walaupun masuk syurga hujungnya. Yang kedua, syarahan kepada muqtasidun. Wa huwal birrul mustaqim alladhi addal liwajiba wa tarkul maharim lakin makana indahun nasya alladhi yatadammanu al-munafasati wal fil khairat wal musabaqah. Jadi yang kedua, orang-orang Islam yang dia ni istiqamah dengan Islam, tetapi dia hanya melakukan perkara-perkara yang wajib sahaja. Dia tinggal apa yang Allah haram, tetapi dia tidak ada nasyat. Dia tidak ada kekuatan jiwa yang kokoh untuk menambah apa dia yang sifatnya sifat yang gagah-gagah,
yang besar-besar, perkara-perkara yang sunat yang tak mampu dilakukan orang, dia tak ada. Yang dipanggil orang yang ketiga, sabiqun bil khairat. Inilah peribadi huwallazi indahu al-munafasatu wal musabaqatu fil khairat ala watan ala adai lil faraidi wa tarkil maharim. Yang ketiga, golongan yang dipanggil golongan yang ketiga ini sabiqun bil khairat, orang yang ada sifat berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang hebat dalam mengejar perkara-perkara yang sunat. Inilah yang saya kata business minded. Mentality yang orang yang business. And ini sifat berlomba-lomba. Bila Sayyidina Umar dia bagi separuh harta, Abu Bakar bagi semua. Separuh harta pun goyang dah. Semua dibagi. Bila Nabi tanya, ma aqaita li ahlika ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau wahai Abu Bakar? Qad amqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggal bagi mereka Allah dan Rasulnya. Sebab tu kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, pintu dekat depan sekali kat kiblat. Pintu Babus Salam. Kalau ikut jalan street tu, dipanggil Babus Syari'us Salam. Dipanggil jalan bernama As-Salam. Sebab apa? Jalan tu terus ke Babus Salam. Masuk Babus Salam orang laki-laki, keluar dekat pintu Babul Baqi', pintu Baqi'. Perasan tak pintu sebelah dia, ayah-ayah? Sentiasa terbuka. Pintu Babus Salam 24 jam buka. Sebelah pun sentiasa terbuka. Perasan tak? Apa nama pintu tu? Pintu Babu Abi Bakrin. Pintu Sayyidina Abu Bakar. Apa terbuka? Pintu lain tertutup. Pintu Malik Fahad 21 tertutup, 22 tertutup. Pada masa-masa dah waktu malam semua tutup. Pintu Abu Bakar 24 jam. Kenapa? Arahan Nabi. Pintu Abu Bakar akan sentiasa dibuka sampai hari kiamat. Itulah tapak rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kerana infak dia kepada Islam. Sampai hari ini, arahan Nabi secara hukum, pintu rumahnya dibuka. Kerana konsep tasabuk, berkejar-kejar. Nabi kata, dekat hujung sana, di pinggir kampung, ada ibu tunggal. Tak ada orang tak yang menyantuni dia. Siapa boleh pergilah. Sayyidina Umar berlari-lari. Beri salam. Bila masuk saja, Abu Bakar dah ada dalam tu menyuapkan makanan ke mulut ibu tersebut. Abu Bakar sentiasa mendahului sahabat-sahabat yang lain. Nabi kata, dalam syurga ada 8 pintu. Setiap orang dipanggil daripada pintu masing-masing. Ada pintu solat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu memaaf dan mengampunkan orang, ada pintu babul aiman, orang-orang yang tidak dihisap, ada pintu namanya rayyan, orang yang suka puasa, ada pintu keampunan. 8 pintu. Sahabat-sahabat bila Nabi kata 8 pintu, semua terpegun, terpersona, teruja. Semua dipanggil daripada pintu-pintu masing-masing. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ada tak orang dipanggil daripada semua pintu? Maksudnya, 8 pintu panggil dia, marilah masuk, marilah masuk. Nabi kata, ada. Nescaya orang itu engkau, wahai Abu Bakar. Menangis Abu Bakar. Ibu-ibu, kita satu pintu syurga panggil kita pun dah cukup dah. 8 pintu panggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kesimpulan daripada peribadi yang hebat itu, ada 3. Tepuk dada, tanya iman. Kita nak jadi peribadi yang mana? Maka selesailah perkongsian kita secara 2 siri tentang jom cek iman sikit, CIS, cek iman sikit mengenai apa dia, apa yang kita nak capai daripada kehidupan ini sebelum kita meninggal bertemu dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Dan cuma